Oke, sekarang semua ada lebih kurang 5 orang lah. Ada. Iya. Oke, tidak apalah, kita mulai dulu lah. Erika belum masuk kah? Biasanya Erika laju nih. Tidak apa, kita mulai dulu lah. Oke, jadi kelas pada malam ini sangat penting lah, sebab dia tentang perancangan. Jadi cikgu risau kalau cikgu post pun YouTube, bukan mau tengok pun kan. Jadi lebih baik kamu masuk kelas kan, kamu fokus dalam setengah jam, dapat sudah ilmu. Daripada kamu tengok di YouTube kan, cikgu bermasuk Erika. Kan kalau tengok di YouTube, dia kamu mau tanya soalan pun susah kan, pasal PM cikgu nanti. Jadi time sekarang lah kamu belajar, ada soalan terus tanya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang perancangan dan penjadwalan project. Oke. Kenapa cikgu pos awal-awal supaya kamu baca. Kalau cikgu baca nih malam nih sampai jam 10 kita nih kan. Jadi cikgu mau ambil yang part-part penting ya. Kan part-part penting, yang lain tuh kamu baca sendiri. Mau baca lepas nikah ataupun sebelum, sepatutnya baca sebelum nih lah, supaya bila cikgu terangkan kamu sudah ada gambaran lah. Oke, apa tuh perancangan? Yang lain oke ya? Yang mulai. Oke, Cikgu. Oke, Cikgu. Oke, cantik. Oke, apa tuh perancangan ataupun planning? Oke, perancangan adalah salah satu peringkat pengurusan proyek yang utama yang merangkumi activity menentukan objektif proyek. Oke, jadi perancangan ini dia salah satu activity dalam kita menentukan kita punya objektif, kan? Jadi bila kamu mau buat objektif tuh kamu kena pikir dulu perancangannya, kan? Macam PTA ni lah, macam PTA. Itu cikgu beritahu. Subjek ni berkaitan sama PTA. Contoh, bila kamu mau buat satu projek, kamu kena pikir perancangan, planning. Pertama, projek itu boleh siap kah? Kan? Mungkin kamu cadang mau buat yang hebat-hebat lah, buat beginilah hebat-hebat. Tapi kamu kena pikir, kita punya masa sangat singkat, 14 minggu. Itu pun PKP lagi, kan? Itu pun cost lagi ya. Oke, cikgu mau terangkan sekali lagi. Costing ataupun cost untuk setiap kumpulan adalah 1.500. Oke, jadi jangan beli barang-barang melebihi harga itulah, kan? Ngam-ngam boleh kurang ataupun sama dengan 800k, 700k, oke. Jangan lebih daripada 1.500 setiap kumpulan. Kan? Jadi itu salah satu limitation yang perlu kamu ambil kira lah, kan? Harga tidak boleh terlalu mahal, masa sangat singkat, kan? PKP lagi, kan kita tak tahu lagi lepas ni sambung ke PKP apa macam mana. Jadi ambil projek yang seminggu atau 2 minggu kamu buat boleh siap. Itu adalah perancangan. Jadi bila kamu sudah pikir begitu, kita target 2 minggu siap, ambillah projek yang mudah-mudah, kan? Yang mudah-mudah, tapi bukan projek yang cincai lah, kan? Projek yang ada dia punya objektif, kan? Macam yang projek yang kamu sudah buat lah, ada yang buat jig, ada yang buat ragum, ada yang buat untuk kelapa, kan? Pembuka kelapa, itu semua projek yang bernilai, tapi pikirlah perancangannya, jangan buat terlampau lama. Boleh paham? Boleh. Oke, jadi tadi cikgu telah rumuskan sebenarnya. Kalau kamu baca nih, proses perancangan ini adalah mudah, praktikal, mempunyai rangka masa, serta hasilnya diperoleh dalam jangka masa tertentu yang ditetapkan. Itulah perancangan, planning. Perancangan kenalah mudah, kan? Pertama mudah lah. Jangan susah-susah kamu sampai mau masuk di laut lah buat apa. Memang hebat lah projek begitu kan. Buat welding dalam air lah, contoh lah kan. Buat beginilah, buat begitulah. Tapi realitinya tidak boleh berjaya sebenarnya. Kita mau ada welding yang khas, kita mau ada budget yang besar. Jadi itu sudah lari daripada perancangan. Kan? Kedua, praktikal. Mestilah benda tu ada di bengkel. Peralatan yang kamu mau guna. Kan? Nanti kamu mau buat yang hebat-hebat, tapi bahannya kita tiada. Kan? Kamu mau guna testing, guna hardness test, kamu mau testing guna band test, guna apa semua. Tapi barang tu tiada di bengkel. Jadi itu adalah satu planning yang sia-sia. Sebab tidak praktikal. Dia memang hebat, tapi tidak praktikal. Jadi praktikal di sini maksudnya,
benda tuh mestilah wujud ada di bengkel dan boleh dibuat bila-bila masa. Itu kamu kena pikirlah, mempunyai rangka masa. Rangka masa. Jadi itu sudah bagi tahu, tapi KP ini datang sampai bila kan. Jadi kamu kena pikir asa untuk buat komplain project mungkin 2-3 minggu sih ya. SEM 2 nanti, SEM 2, semester 2. Jadi cari project yang simple. Sudahlah 2-3 minggu kan. Lain lagi ada kelas-kelas lain yang kamu kena hadir. Jadi bayangkanlah 1 minggu kelas 3 jam. Jadi sangat ambil masa. Jadi bila mau buat Sabtu Ahad pun mungkin ada kelas tambahan, ada apa? Kamu pun ada activity sendiri kan. Jadi pikir. Cari project yang mudah, ringkas, tapi apa? Bermakna lah. Oke, apa yang cikgu cerita di sini bukan semata-mata kamu punya PTA ya. Inilah apa yang berlaku nanti bila kamu kerja, kan? Macam cikgu katakan tadi, kamu ini adalah diploma teknologi kimpalan kan. Kamu keluar nih bukan semata-mata jadi welder, tapi kamu akan jadi supervisor, kamu akan jadi bos. Mungkin ada yang kerja sendiri, ada yang kerja dengan kerajaan. Benda-benda ini yang akan kamu mainkan peranan. Sakat nih, boleh paham? Atau ada bingung-bingung kah? Boleh, Cikgu. Oke, kalau macam ada masalah begitu mah. Kalau cikgu suka cerita apa yang berlaku nanti, kan apa yang berlaku bila kamu kerja. Cikgu suka cerita begitulah. Kalau yang setakat di sekolah nih apa? Dia nih tidak penting lah bagi cikgu. Apa yang berlaku nanti lepas kamu kerja. Inilah yang berlaku, perancangan. Macam mana bila contoh si Irfan ada buat bisnis buat grill rumah orang. Si orang katanya berapa harga bila siap. Kan? Jadi kamu pernah tengok, kan? Oh, ada 10 tingkap, pintu ada 2. Oke, lusa siap. Orang pun bilang, laju, hebat nih. Tapi realitinya, boleh siap kah? 2 hari. Tidak. Nah, itu yang kamu kena pikir. Boleh siap 2 hari. Kalau pekerja kamu 10 orang, kan? Kamu kena pikir. Bila pekerja kamu 10 orang, 1 orang gaji berapa? Kan? Kamu kena pikir itu. Jadi, tengok dulu pekerja kita. Oh, pekerja kita 2-3 orang. Oke, bagilah 2 minggu. Bagilah seminggu kah. Nah, jadi itulah macam mana kamu buat planning perancang, itulah namanya perancangan. Macam mana kamu rancang benda tuh boleh siap atau enggak kan. Sebab bila tidak siap akan kamu yang jadi mangsa lah kan. Kamu yang jadi mangsa, orang tidak akan ambil dengan kamu lagi kan. Tidak orang punya trust, tidak orang punya kepercayaan pada kamu punya hasil. Oke, apa ciri-ciri perancangan? Dia perlulah bersesuaian. Kos, ketepatan, kelaziman, kerahasiaan. Ini kamu boleh baca sendirilah. Paling penting nih kerahasiaan lah. Perancangan nih kamu tidak boleh tidak boleh sebar-sebarkan kepada orang lain. Kan? Terutamanya pesaing kamu. Pesaing kamu. Kalau dorang tahu kamu perancangan, dorang boleh potong. Kita punya bahasa nih potong jalan lah. Kan contoh si Irfan ambil tender di MPS. Dia buat 5 minggu siap. Kan? Tapi dia gambarnya dia upload di status kan. Aku mau ambil tender nih 5 minggu siap. Dia tidak tahu si Adam pun apply tender yang sama. Dia si Adam tengok 5 minggu. Aku buat 4 minggu. Jadi siapa yang akan dapat? Ada. Adam yang dapat. Maksudnya benda-benda begitu adalah rahasia. Kita boleh upload tapi ada benda-benda yang kita kena tapuk lah. Yang benda-benda penting yang orang boleh. Kita tidak tahu kawan-kawan kita ni ada kita punya pesaing. Kan? Tak salah dorang tak salah. Tapi kamu yang sendiri buka kamu punya kekurangan sama orang. Orang boleh curi kamu punya idea, kamu punya rezeki lah gara-gara kesilapan kamu sendiri. Kalian boleh baca sendiri ya. Jangka waktu, perhubungan, kan? Ada juga beberapa jenis, tapi ini kamu boleh baca sendiri. Rancangannya, first come first serve, kan? Ada LSD date, shortest processing time, longest processing time. Ini kamu boleh baca sendiri.
Ini tidak berapa penting sebenarnya, kan? Tapi kamu baca sendirilah. Oke, cari mana yang penting-penting. Oke, penjadwalan project. Ada beberapa langkah bila kamu buat project. Oke, pertama sekali tentukan activity jadwal. Kan? Kita ada beberapa jenis jadwal nih. Kita ada work breakdown structure, kita ada cartagan, kita ada beberapa lah, 3-4 lagi. Tapi untuk PTA yang paling mudah, yang paling senang adalah cartagan. Itulah kamu punya kerja nanti ya. Kerja untuk minggu hadapan. Kita akan bagi tugasan individu buat cartagan. Ya, cartagan tidak kisah kamu punya PTA kah ataupun project lain. Tidak kisah. Jadi kamu tengok macam mana kamu buat. Kalau buat PTA lagi bagus lah, kan? Tapi kalau buat PTA janganlah kumpulan si Adam bisa buat. Yang dua ni Rezon sama si Izul tinggal copy ya, janganlah begitu kan. Cikgu boleh tengok je tu siapa yang copy siapa enggak. Kan? Kalau sama-sama 3-3, cikgu bagi 3 lah markanya. Kan? Kita mau kamu buat sendiri. Biar salah, buat sendiri ya. Oke ya. Tengok, tentukan aktiviti jadwal deh. Tentukan skop kerja. Mengikut struktur pecahan kerja. Oke, lepas tu kamu akan bahagikan dia. Sebagai contoh, jika package kerja Anda adalah memasang pagar dawai. Jadi apa aktivitinya? Aktiviti jadwal. Mungkin bina penapak, memasang tiang, memasang cending, mungkin beli bahan. Kan? Jadi buat dulu dia punya jadwal. Boleh ya? Boleh paham nggak? Faham. Boleh cikgu. Ya. Contoh grup si Erika buat untuk grind kan, oke. Buat mesin untuk pemotong bevel. Kan? Jadi apa aktiviti yang akan ada? Pertama mungkin beli bahan. Kedua mungkin penyediaan bahan. Ketiga mungkin ikut berapa darjah. Lepas tu potong. Lepas tu welding. Ada proses-proses tu. Itu yang pertama kamu tentukan dulu. Kan? Lepas sudah tentukan, baru langkah kedua. Tujukan aktiviti. Kamu ikutkan dia urutan. Mana yang pertama, mana yang kedua. Okay? Ada nanti contoh. Kau akan tengok. 3, anggarkan sumber yang diperlukan. Okay, contoh lah. Contoh, project ni kamu mau potong banyak. Kan? Ada lebih kurang, banyak lah. Banyak basel yang mau potong. Akan kau punya pekerja 1 orang. Kan? Jadi untuk hari itu, kamu kontrak. Cari 5 orang pekerja. 1 orang pekerja tetap, 4 orang pekerja kontrak. Hari keesokannya, tinggal 1 orang saja. Sebab 4 orang ni kontrak kan, tak payah datang. Tapi, dalam sudah buat kerja pemotongan. Jadi, siap sudah kerja. Tinggal 1 orang, tinggal welding saja. Welding mungkin sikit saja. Pakai 1 orang pekerja. Jadi, itulah skill-skill yang perlu kamu adalah kan. Macam mana mau tengok kerja ni, ramai guna atau sikit. Okay, keempat, anggarkan tempo untuk setiap aktiviti. Kerja pemotongan berapa lama? Mungkin 2 hari. Kerja welding berapa lama? Kan? Itu yang kamu kena belajar lah. Kan? Itulah tujuan kursus ni. Tujuan kursus ni, atau kamu kena tanya kan, nanti oleh Embot, apa yang kamu belajar tentang pengurusan dalam kursus, dalam kamu panjang kamu belajar. Aku boleh beritahu tentang kursus ini. Kami belajar BMB 3113, Building Fabrication Management. Kami belajar pengurusan, macam mana menentukan masa, tentukan jadwal, tentukan pekerja, tentukan kos. Sebenarnya kamu belajar dalam kursus inilah. Dan kamu apply di PTA kamu. Dan boleh apply lepas ni bila kamu kerja lah. Dalam hari habis. 5, jadwal. Okay. Sudah siap, kamu buat jadwal. 6, kos. Benda-benda begini sangat penting bila kamu kerja. Kan? Kamu bagi nampak kamu punya bos. Saya sudah rangka, kita punya penjadwalan kerja. Bos akan suka. Kan? Kebanyakan bos-bos kita ni, kontraktor, dorang tiada sistem. Dorang tiada sistem. Dorang main, panggil saya lah 2-3 orang hari ni. Padahal kerja tu untuk 1 orang. Jadi 2 orang tu telah dapat gaji buta. Kan? Tidak kerja, tapi kita panggil 3 orang. 2 orang tu free lah dapat gaji. Kan? Bagi pekerja, syuk lah. Syuknya datang kerja, goyang kaki dapat gaji.
Ini bagi majikan, bagi bos, bagi syarikat, itu adalah merugikan syarikat. Jadi bila kamu sebagai pekerja, kita kena memihak sama syarikat untuk mengurangkan kos-kos yang terbabit. Boleh? Cepat nih. Boleh, Boleh cikgu. Boleh. Boleh. Boleh cikgu. terima kasih. Okey, bila kamu mau guna struktur pecahan kerja, cikgu sebenarnya enggak suka guna ni ya, tapi kalau kamu mau guna PTA kamu tidak masalah. Kalau kamu mau guna, okey, cikgu terus terang. Kalau kamu mau guna cara begini, boleh. Tidak salah. Tapi kebanyakan orang guna cara tangan sebab senang. Tapi kalau kamu mau guna ini, boleh. Dia lain dari yang lain lah, kan? Bagus lah siapa membuat begini ya. Dia lain dari yang lain dan sangat berbeza lah dengan yang lain. Okey, projek, perkara yang utama projek, sub perkara, activity, matrix. Maksudnya dia daripada besar pergi kecil. Kalau kamu dah faham begini ya. Okey, tengok ni. Utility, ABC, tapak, dia makin kecil. Pemasangan, perolehan, platform, aplikasi, pemasangan, makin kecil. Jadi, kamu akan buat start daripada bawah lah. Bawah, pergi atas. Last, siaplah dia. Okey. Okey. Ini adalah kaedah membangunkan work breakdown structure. Cikgu tak suka guna ni ya. Tapi kalau kamu belajar boleh. Lebih kurang begini ya. Nanti kamu boleh baca ni ya, di atas. Okay, tengok projek ABC. Contoh projek si contohlah projek buat ragum Aktiviti pertama kita mau buat contohlah kita mau buat dia punya gigi ragum tu. Apa dia punya aktiviti untuk buat gigi ni? Pertama mungkin kita mau buat thread. Pertama kita mungkin akan buat pemotongan. Ketiga mungkin kita akan buat ukuran-ukuran. Okey. Daripada tiga ni, kalau kamu boleh campak cukup mouse bergeraknya, pecahkan lagi dia. Inilah namanya work breakdown structure. Setiap kerja tu kita pecahkan kepada lebih kecil. Lebih kecil. Boleh kah? Boleh nampak kah? Boleh cikgu. Okay. Boleh nampak. Okey. Cikgu mau kongsi sedikit Benda-benda begini sangat berguna bila kamu sebagai kontraktor. Okey? Sebagai kontraktor ataupun sebagai bos lah kan. Contoh projek membina sebuah rumah. Senanglah sebuah bengkel. Bina bengkel timpalan. A ni mungkin civil. B ni mechanical. C ni electrical. Okey, civil apa dia punya aktiviti kerja? Boleh bagi contoh kah? Aktiviti kerja sivil. Bangunan. Apa aktivitinya? Ada boleh kongsi? Cakap siap, dah pernah salah. Itu Tengok. Paitung. Paitung, susun bata. Paitung tu bahasa Melayu dia melepah. Okay, yang lain ada lagi contoh-contoh sivil. Ataupun kamu tak tahu sivil ni apa? Jangan Sivil ni kerja-kerja bangunan. Kerja-kerja apa? Pecah tanah pun sivil juga. Okay, yang lain? Siapa lagi di sini? Sapizan boleh respon apa yang kamu tahu tentang sivil? Sapizan sudah keluar lah kan? Irfan boleh respon? Apa ya? Nih. Scaffolding cikgu. Itu sih Apa Dam? Ada apa tadi? Scaffolding. Scaffolding. Boleh jawab scaffolding Nyusun bata kan? kalau itu cikgu mencat. Boleh. Dia pun aktiviti masuk dalam sivil. Itulah. Ya, dah jelas. Siapa cakap tadi? Bawa kren. Kren. Semua tu aktiviti sivil lah. Kan? Jadi cikgu mau kamu tahulah kan. Kerja, beginilah.
senang. Kerja-kerja kejuruteraan ni ada 3. Basically lah ada 3. Pertama civil, kedua mechanical, ketiga electrical. Okay? Itu civil dah cerita tadi ya. Kita pembinaan, batu bata, susun bata, paitung, cat. Okay. Mechanical apa contoh mechanical? Apa kerja-kerja mechanical? Ada boleh bagi contoh? Hello. Boleh respon? Apa contoh kerja mechanical? Ya, cikgu. Itu, wiring. Pemotongan, Pemotongan, welding. welding. Itulah. Yang paling penting welding lah. Kamu kan. Kamu ni part of mechanical. Okay. Mechanical contohnya piping. Pipe. Okay. Welding. Cutting. Melibatkan besi semua tu. Semua adalah kerja-kerja mechanical. Piling. Semua tu adalah kerja mechanical lah. Kan. Semua yang melibatkan besi. Ataupun logam. Okay. C. Elektrik. Bila sebut elektrik, wiring, semua pemasangan elektrik lah. Yang melibatkan elektrik adalah generator, semua adalah melibatkan elektrik. Kalau motor ataupun pump, water pump, masuk mechanical. Jadi 3 part ni kamu kena faham. Kena faham. Kamu di bahagian mana? Kamu adalah mechanical. Kan? Jangan sampai kamu bila interview, kan, nak tanya, kamu ni part apa? Sebenarnya major kamu? Welding ni. Welding under wiring. Memang ketawa lah bos kamu kan. Jadi welding under mechanical. Okay. Jadi itulah pecah-pecahan kerja. Bila mau nanti kerja menampaklah apa cikgu cakap ni kan. Pecahan-pecahan kerja. Lepas tu selesaikan kerja yang di bawah-bawah ni. Contoh okay, si Mas Riaman ketua projek ni. Kita mau buat bangunan. Civil. Civil bagi si Faklis ni ketua. Okay, apa kerja-kerja civil? Mencat si Adam. Apa lagi? Welding siapa? Si Irfan. Bukan welding. Apa? Susun bata, paitung. Pastikan 3-3 ni siap. Ketuanya siapa? Ketuanya si Fakli. Okay. Fakli mau report sama siapa? Report dengan Mas Riaman, ketua projek. Dia bukan jaga semua ni. Dia akan bagi-bagikan kerja. Kalau si Mas Riaman lah ketua, baru dia mau jaga elektrik, mechanical, civil lah. Gila ada. Kan? Gila aja. Jadi dia perlu cari pekerja untuk bantu dia di bagian elektrik, mechanical dan wiring. Ini basic kerja-kerja kontrak. Apa yang berlaku nanti. Nanti kamu nampaklah bila kamu kerja kan, kamu nampak apa yang cikgu cakap ni. Cikgu bagi tahu awal-awal supaya kamu nampaklah. Oh, begini caranya. Okey. Kita masuk part yang paling last, okey. Kedua last lah, carta alir. Okay? Macam bila kamu sudah sediakan kamu punya senarai kerja-kerja tu, sampai masanya untuk kita buat carta alir. Okay? Ada cikgu bagi tahu sebelum ni, carta alir ni bukan sembarang, bulat, segitiga, bukan sembarang. Dia ada maksud. Okay? Kamu boleh tengok sini. Bila 4 segi, maksudnya mula. Barisan anak panah, arah aliran kerja. Trapezium ni, persediaan. Kan? Okay, di sini persediaan bahan mungkin. Persedia ni proses. Dan proses pemotongan. Proses welding. Okay. Di sini data input. Mungkin sini buat laporan. Okay, ini ada 4 segi ni. Cap kerja. Okay, 4 segi yang apa ni? Untuk apa namanya ni? Okay, di sini ada keputusan. Gagal kah, lulus kah? Bulat on patch connector. Penghubung. Mungkin kerja tu melibatkan ada 2 benda. Penghubung. Ini off patch. Tapi 2 ni jarang kita guna lah. Kan? Last kali dokumen. Kan? Tapi yang biasa kita guna 4 segi ni. Trapezium ni. Anak panah. Okay, ada soalan di sini? Tiada cikgu. Okay. Ya, cikgu. Sini ada si Rizan nggak sini sekarang? Jarang lah nampak si Rizan. Dadah. Risau dorang deh. Rizan Mazrul lah. Mazrul pun jarang nampak .
Cuma dorong buat dorong kerja tugasannya kalau dorong nggak masuk kelas. Nanti aku ajar. Ngasih lah kawan-kawan kamu, saya gue mau ambil tindakan jo nih. Nanti ya gue bagi nama-nama dorong sama konselor lah. Suruh kasih cuci dorong nih. Dan kalau udah ambil kisah pasal kelasnya akan bahaya, udah ambil kisah pasal kelas akan bahaya, membawa perangai ini pergi OJT nanti. Kan mungkin di sini kamu boleh lulus lah kan, juga tolong tidak OJT kamu akan gagal sebab terbiasa udah kan, udah ambil kisah, udah masuk kelas, jadi bila kerja terbiasa lah perangai begitu. Jadi bagi yang masuk kelas hari ini, saya ucapkan tahniah, kekalkan kamu punya prestasi, kan? Mungkin di sini ada yang akan pikir masuk kelas nggak masuk kelas sama sih kan, lulus juga tidak sama, terus terang tidak sama. Mungkin kawan yang tidak masuk nih dalam kelas nih mungkin lulus, tapi dia akan gagal di kerjanya nanti, kan? Dia akan gagal sebab apa? Kebiasaan, kan? Kebiasaan tanggung jawab itu tiada. Sebagai pelajar tidak tanggung jawab. Jadi bila kerja nanti memang tidak akan berjaya lah, sebab telah terbiasa dengan perkara yang salah. Ini benda yang simple tapi membawa pergi masa depan kamu. Rata-rata pelajar kita yang kurang berjaya, kan? Alumni kita, ciri-cirinya ada sudah time belajar, ciri-cirinya, kan? Yang nak masuk kelas, kan? Jadi cikgu tidak akan harap aspek orang dia akan berjaya masa depan. Bukan cikgu sumpah kan, tidak. Tapi itulah realitinya. Dia akan berjaya, tapi mungkin bidang lain. Nelayan, mungkin akan pergi bagian supermarket, kan? Itulah pelajar-pelajar kita yang perangai orang yang tidak masuk kelas, kan? Jadi cikgu tidak mau kamu ini terlibat begitulah. Bukan kerja itu bukan kerja itu hina, tidak. Tapi kamu punya bidang lain, kan? Jadi pelajar-pelajar kita yang alhamdulillah berjaya, dia realitinya pelajar yang rajin masuk kelas, kan? Ya adalah cikgu rasa alumni kita yang sekarang tidak berjaya, tapi dia rajin masuk kelas, tidak, kan? Jadi cikgu doakan yang semua ada sini, kan? Amin. Insyaallah kamu akan berjaya lah aturan nanti. Bukanlah ya cikgu doakan yang lain itu tidak berjaya, tidak, tapi kamu sudah nampakkan satu petanda yang baik, kan? Ini adalah petanda yang baik bahwa kamu akan berjaya nanti, kan? Jadi teruskan, walaupun lah cikgu-cikgu lain ada kelas, kan? Kamu bilang, ada yang bilang tak boleh masuk lah, sama ya. Tapi tanggung jawab, itu yang kamu harus pikir, tanggung jawab. So, bila kamu terbiasa tanggung jawab nih, akan terbawa sampai kerja. Kan? Kamu udah lama kerja, tahun depan kerja sudah, kan? OJT. Jadi contoh lah, cikgu pun dibagi, cikgu ada kontek-kontek kan? Nah, cikgu bagi pekerja mana yang bagus. Cikgu akan bagi pekerja yang nggak masuk kelas, kan? Itu realitinya. Cikgu lah, itu baru cikgu. Kan cikgu akan bagi pekerja, siapa? Takkan cikgu mau bagi si E nih, jarang masuk kelas. Nanti dia buat hal, cikgu akan bagi orang-orang yang rajin masuk kelas. Cuma gitu juga, time bekerja nanti. Bos kamu akan bagi orang, naik gaji orang yang malas. Dia akan bagi gaji orang yang rajin. Oke? Itu sedikit luahan lah, supaya kamu semangat walaupun PDPR. Teruskan. Dia tidak sia-sia, bukan sia-sia masuk kelas nih. Ada dia punya hikmah. Hikmahnya, nanti kamu jumpa cikgu 3 tahun akan datang. Nanti kita jumpa balik, kamu akan nampak lah apa hikmahnya. Kan 3 tahun akan datang, kamu sudah kerja kan, nah, kamu akan ingat nih. Oh, apa yang cikgu itu cakap betul. Kan? Apa cikgu cakap nih? Cikgu cakap dengan sini-sini yang lain dulu. Kan? Sekarang baru kamu menyesal. Semua ada PM cikgu. Cikgu begini. Nah, tapi apa boleh buat terlambat sudah kan? Dan rata-rata itu yang gagal lah, yang gagal. Oke, ini contoh-contoh serta alir ya. Boleh nampak kan nih serta alir contohnya? Boleh. Oke, ada mula, kotak-kotak nih. Ini dia contoh-contoh sehingga tamat. Oke, jadi kamu punya tugasan minggu depan nanti, kamu akan buat begini. Kamu akan buat serta alir begini dan juga carta GAN. Kenapa cikgu sudah buat begini? Ini kamu akan masukkan dalam kamu punya PTA. Simple. Buat tugasan nih, masuk PPTA. Ini 2 kursus siap. Oke, sebelum kita habis. Oke, ini last kali catatan.
Cartagan adalah carta yang paling simple antara semua penjadwalan. Oke, kalau orang tanya apa nih Cartagan lah? Cartagan adalah satu proses penjadwalan, satu contoh penjadwalan. Oke, macam mana dia beri penjadwalan? Kamu rangka, kamu beri projek daripada mula hingga siap. Oke, apa kegunaan Cartagan? Tengok, merancang kemajuan, rancang kos, panduan, membantu pengurus, menunjukkan pelaksanaan aktiviti, merekod anggaran masa, menunjukkan jangka masa. Jadi banyak kelebihan Cartagan. Kan? Ini contohnya. Jadi ini kamu punya tugasan minggu hadapan. Kita akan bagi nanti tugasan lebih kurang begini. Kan? Aktiviti, oke. Macam mana kamu dapat aktiviti ini? Daripada yang sebelum nih, work breakdown structure. Pecahkan dulu kamu punya aktiviti. Kan? Buat ragum. Pertama mungkin cari bahan. Kedua, potong. Tiga, buat thread. Keempat, apa? Pastikan ada aktiviti dan mula dan minggu. Lokasi baru ni berapa minggu siap? Kan? Pastikan relevan lah. Takkan mencari lokasi sampai 6 minggu. Itu kerja gila. Kerja gila. Memang tidak sesuai. Jadi dia kenalah yang reality lah. Kan? Pekerja masuk kerja, membuka kedai. Kan? Itu adalah realitinya. Oke, namun begitu, Cartagan ini ada kekurangan. Kan? Kekurangannya adalah tidak menunjukkan secara spesifik hubungan antara satu aktiviti dengan aktiviti yang lain. Ada carta lain, bukan Cartagan, yang lebih spesifik. Kan? Jadi dia sebenarnya ada pro and cons lah. Ada kelebihan, ada kekurangan. Oke, apa yang cikgu cakap lebih spesifik ini? CPM. Kan? Tapi ini tidak cikgu akan ajar hari ini. Cikgu akan ajar pada minggu hadapan. Jadi hari ini kita berhenti sampai Cartagan. Ada soalan tentang Cartagan? Tidak. Belum ada, cikgu. Belum ada. Boleh tengok di Google, kan? Tengok di Google macam mana Cartagan. Itu tugasan kamu minggu hadapan, kan? Dia ada aktiviti, dia ada mula, dan ada minggu-minggunya lah. Kamu minggu pun boleh, tarik pun boleh. Ini sangat penting. Bila kamu, contoh insya Allah nanti ada yang jadi kontraktor sini, kan? Jadi kontraktor. Bila kamu apply tender tu, contohlah MPS ada buka tender buat store lah, buat store kan. Mungkin si Erika dapat job nih. Dia buat begini. Aktiviti pertama cari bahan, kedua persediaan bahan, ketiga cari pekerja, keempat susun bata, kelima buat begini. Dan kamu tanda bila dijangka siap. Ya, tengok projek tu. Kamu jangka mungkin 2 bulan siap. Dan buatlah sampai minggu ke berapa? 2 bulan kita ada 4 minggu kan? 8 minggu. Minggu pertama cari pekerja. Minggu kedua susun bata. Minggu ketiga begini. Minggu keempat cat. Siap. Minggu ketujuh sampai bila minggu ke-8. Minggu ke-8 mungkin audit ke, cek dia punya wiring ke, cek store-nya ke, cek dia punya tandas, cek dia punya kumbahan ke, cek dia punya laluan air. Ini satu yang selalu kontraktor silap. Bila orang buat bangunan, orang lupa saluran air. Kan? Jadi bila kamu tidak masukkan saluran air, bila siap kamu punya store, macam mana orang berak kencing? Kan? Takkan berak kencing di situ saja kan? Mesti ada saluran air, mesti ada tank dia untuk ke arah ke parit. Jadi itu pun masuk dalam costing. Kan? Jadi contohnya kamu si Erika buat project, dia lupa itu. Kan? Jadi bila siap, MPS marah. Mana tandas? Erika lah menjawab. Alamak, lupa pula. Jadi itu tidak boleh berlaku lah kan. Kamu kena tahu setiap bangunan dia mesti ada wiringnya, mesti ada tandasnya, mesti ada cuci tangannya. Cuci tangan, tandas, ventilation. Bila ventilation ni atau ventilasi mesti ada tingkap. Kan mana boleh store kosong, ada pintu saja, mesti ada tingkap. Berapa tingkap perlu ada setiap bangunan? Itu ada kiraannya. Saya lupa saudara lah, tapi ada kiraan. Setiap satu bilik lebih kurang berapa square feet, mesti ada satu tingkap. Kalau tidak tingkap, salah. Siapa cakap salah? Bomba. Bomba akan luluskan bangunan itu. Kenapa dia luluskan? Sebab tidak pengaliran udara. Kan? Kenapa? Kalau tidak pengaliran udara, apa yang berlaku? Dia melibatkan keselamatan dan kesehatan pekerjaan lah. Macam mana orang mau kerja dengan selesa kalau tidak pengudaraan? Kan? Mesti ada laluan
laluan kecemasan. Okey, Bobo akan cek laluan kecemasan. Kan, JKR akan cek bangunan ini selamatkah? Kan, Batak tu akan lihat tes, selamat ke bangunan ni? Kan, lebih kurang begitulah. Itulah contoh-contoh projek yang perlu kamu pikir. Kan, bukan senang kan, bukan senang. Tapi tidak apalah, kamu ciri-ciri usahawan nanti, kamu start dari bawah. Gunakan apa ilmu yang dibelajar di sini, apply time kamu kerja. Dan apply time kamu kerja, kamu akan cepat naiklah kan. Bos kamu tengok, jangan jadi macam mana? Jangan terlampau slow. Kamu welder saja. Apabila menjadi welder kan, walaupun kamu welder, kamu boleh merancang. Macam cikgu bagi contoh, si Ali ya, kalau awal sini kamu, si Ali. Kan dia kerja di gerbang marin. Okay? Semua welder. Tapi si Ali ini ada kelebihan. Dia boleh merancang. Apa bosnya bagi dia? Bosnya bagi dia sebagai mandur. Dia bawa 2-3 orang welder, dia jadi bos. Okay, pergi Sempurna, pergi KK, pergi Aladatu, seluruh Sabah dia round. Tapi dia tidak bekerja. Dia bawa pekerja-pekerja sebab dia sampai satu tahap boleh merancang. Okay? Inilah perbezaan bos sama pekerja. Bos dia boleh merancang, pekerja tidak. Bos dia boleh merancang dan bekerja, kan? Pekerja dia boleh bekerja ya. Jadi jangan jadi pekerja ya. Kamu perlu ada ilmu begini ya, ada ilmu perancangan. Sebab kalau tidak, kalau kamu welder ya, memang confirm lah. Apabila kamu tidak akan bergerak lah kamu punya future. Masa depan kamu tidak akan bergerak. Kamu akan statik ya. Oke, boleh ya? Boleh apa yang paham apa cikgu cakap ni? Boleh, cikgu. Faham, Boleh, cikgu. boleh. Oke ya. Oke, paling senang begini. Benda yang cikgu cakap ni kamu akan alami tahun depan PTA. Mungkin cikgu kamu mungkin si Adam. Ini cikgu cakap lah. Si Adam mungkin Erika, Irfan kerja di satu tempat. Okay, kamu akan nampak bos kamu tu bias kepada siapa. Dia akan suka kepada siapa. Dia akan suka kepada orang yang ada perancangan. Kan? Dan dia sangat kurang suka kepada orang yang hanya tahu bekerja saja. Mungkin si Adam ni dia datang kerja 8, balik jam 5. Kerja yang welding saja. Kan? Tapi mungkin si Irfan sambil dia welding, sambil dia cakap, bos, saya rasa kita punya elektrod dah sesuai. Kena tukar elektrod begini supaya lebih tahan. Bos akan nampak sudah dia punya kelebihan di situ. Kan? Akan nampak dia punya ada masa depan budak ni di sini. Nanti bila kamu habis, kamu akan nampak siapa markah yang tinggi. Itulah realiti berlaku sekarang. Kan? Aku bukan mau masih nampak kamu bukan kita mau main orang panggil main kabel, bukan. Ini bukan kabel. Ini adalah kamu punya skill. Kan? Bukan skill mengampu. Skill perancangan. Kan? Bos akan suka orang yang ada hasil kepada company. Bukan setakat bekerja, balik. Kan? Bukan jam 8 datang kerja, jam 5 balik. Apa yang dia buat? Welding ya? Bukan. Dia mau orang yang sambil kerja, sambil kamu bagi cadangan. Bos, saya rasa kita punya mesin ni tak okey lah. Kita tukar yang baru bos. Supaya begini-gini. Itulah contoh-contoh orang yang merancang. Kan? Tapi bukanlah merancang kosong-kosong lah. Bos, tukar ini. Itu bukan. Itu namanya, membazir itu namanya. Kan? Cari orang, kita pikir yang reality. Sambil kita jimatkan kos, tapi projek kita berjalan. Okey, jadi untuk malam ni, asal itu saja. Ada apa-apa soalan ke? Sebelum kita tamatkan. Tiada. Tiada juga. Ya udah cikgu. Okey, terima kasih. Jadi cikgu harap semua sudah buat amali dan kuis di Google Classroom. Okey, dalam masa yang sama cikgu akan post dalam minggu ni soalan untuk tugasan individu. Tugasan individu adalah carta GAN dan carta alir. Cikgu yakin kamu sudah paham kan? Jadi buat awal-awal supaya kamu senanglah. Okey, kalau tidak apa-apa kita berhenti sini. Sekian dan terima kasih semua. Ya cikgu. Cikgu. Terima kasih, cikgu. Cikgu. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.